Assalamualaikum anak-anak pelajar 4 sastera. Okey, alah buku gila lah pula. Nanti tak cukup. Macam mana ni kita nak adjust? Kita pusing kejap. Okey, sikit ke? Okey, so kita sambung kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau baru ni kita bercerita mengenai teknologi hijau. So hari ini kita bercerita mengenai apakah sektor-sektor dalam teknologi hijau. Alright, so let's go. Okey, kejap ya, kita share screen dahulu. Okey, kejap. Alright. Okey, so hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar mengenai apakah itu sektor tenaga dalam teknologi hijau. Okey, so jom ready dengan pen dan juga kertas. Okey, so ada beberapa sektor dalam teknologi hijau. Okey, yang pertama adalah sektor tenaga. Okey, sektor tenaga. So apakah itu sektor tenaga? Okey, sektor tenaga ia lebih memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Okey, so baru-baru ni kita dah ajar apakah maksud bebas karbon. Okey, so harap-harap dapat ingatlah apa maksud bebas karbon. Okay. So antara contoh tenaga alternatif, alternatif ni maksud tenaga lain ialah tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik, solar dan juga angin. Okey, kenapa dia guna hidroelektrik? Kenapa dia guna solar? Kenapa dia guna angin? Sebab dia merupakan teknologi yang sentiasa boleh diperbaharui. Maksudnya tenaga dia tidak akan habis selagi mana ada angin, selagi mana ada cahaya matahari dan selagi mana ada air. Itulah yang dimaksudkan dengan tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Sektor yang kedua adalah sektor pertanian dan perhutanan. So apakah itu sektor pertanian dan perhutanan? Okey, so ia lebih fokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Maksudnya dia nak menggalakkan masyarakat untuk sekurang-kurangnya ada satu pokok bunga di dalam bilik. Maksudnya dia menggalakkan pertanian dan juga perhutanan. Sebab apa dia galakkan? Dia untuk mengurangkan gas karbon dioksida. Nak bagi banyak gas oksigen supaya tidak berlaku pemanasan. So sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta menambahbaikan pengamalan penanaman. So bila ada sektor pertanian dan perhutanan, teknologi ini dia dapat kita gunakan untuk kita nak jaga tanah tu supaya lebih subur. Lepas tu kita boleh tahu cara teknik-teknik penanaman yang berkesan. So benda-benda macam tu digunakan dalam sektor pertanian dan perhutanan. Okey. Jangan lupa tahu salin nota tu. Okey, yang seterusnya adalah sektor pengangkutan. Cuba tengok gambar tu. Sebab apa kereta tu warna hijau? Apa ada charger situ tu? Tu maksudnya kereta apa? Okey, itu maksud dia adalah kereta hibrid ataupun kereta yang tidak menggunakan petrol. Maksudnya dia menggunakan daripada sumber tenaga elektrik.
Okay, so ia fokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih. Maksudnya lebih bersih itu apa? Maksud dia bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Maksudnya pengangkutan yang lebih bersih tu maksudnya dia tidak membebaskan banyak gas, tidak membebaskan banyak asap pada exhaust kenderaan. Tak? Maksudnya kalau kita tengok lori-lori kan, kalau dia perih je minyak, tubuh asap hitam kepuk-kepuk-kepuk. So dia tak say dia nak kurangkan. So dia cuba untuk mengurangkan mengurangkan penggunaan petrol yang banyak gas asap warna hitam. So itu kita panggil pengangkutan yang lebih bersih. So dia nak kurang sikit. Sebab dia tubuh asap hitam banyak tak? Automatik lah. Banyaklah gas karbon dioksida. Okey, sektor yang seterusnya ialah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, sisa dan air sisa. Okey, apa tu sisa? Apa itu air sisa? Okey, sisa tu munggu makan kita tak hasil, kita tohok. Tu sisa deh. Kalau air sisa tu maksudnya air kumbahan, air najis. Okey. Ia untuk apa? Ia untuk memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran. Maksud dia nak meminimumkan tu maksudnya dia nak mengurangkan pembuangan sisa dan air sisa dan air kumbahan tu ke persekitaran. Dia nak kurang. Dia nak kurang orang teruk sisa-sisa, teruk sampah. Dia nak kurang. So dia akan tukar benda-benda macam tu, tak suruh teruk koksil, dia akan tukar seperti macam sisa ni, dia boleh tukar kepada buat baja. Itulah dia kata situ, cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Okey, baja kompos. Baja lah, baja untuk tanaman. Okey, sektor dalam teknologi hijau yang seterusnya adalah sektor pembangunan. Okey, apa itu sektor pembangunan? Okey, sektor ni berfokus kepada pembinaan bangunan hijau. Okey, pembinaan bangunan hijau. Okey, awak tengok gambar di sebelah kanan itu adalah bangunan berlian. Okey, bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan pekerja yang baik. Maksudnya awak tengok pada gambar di sebelah kanan awak tu, awak tengok di sekeliling dia tu, dia tanam pokok di sekeliling bangunan itu. Lepas tu dia cat warna hijau. Okey, lepas tu di dalam bangunan pun ada pokok juga. So that's why lah kita panggil dia sebagai bangunan hijau. Okey, next adalah sektor perindustrian dan pembuatan. Okey, sektor perindustrian dan pembuatan. So ia berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Maksudnya dia nak kontrol lah, dia nak kontrol kilat-kilat ni tidak sini tubik banyak sangat asap ke udara, tidak sini lepas banyak asap ke udara. Dia suruh mengamalkan konsep-konsep teknologi hijau. Maksudnya kena kurangkanlah pembebasan ataupun kena kurangkan pembuangan sisa. Sebab benda-benda macam ni dia akan menghasilkan kesan buruk, iaitu seperti hujan asid, jerebu daripada asap kilat kan. Gitulah rumah hijau ni disebabkan oleh apa? Sebab oleh pembebasan karbon dioksida yang terlampau banyak oleh kilat itu sendiri. That's why jadi rumah hijau. Maksudnya panah. Okay. So sektor yang terakhir, sektor teknologi maklumat dan
komunikasi. Kita panggil dia sebagai TMK, teknologi maklumat komunikasi. Okey, so teknologi maklumat pun ada juga dalam sektor teknologi hijau. Ada juga sektor dalam teknologi hijau. So ia berfokuskan pengamalan TMK hijau, okay, teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. So dia apa? Digunakanlah konsep teknologi hijau tu. Macam mana kita nak lupuskan komputer lama-lama? So dia akan gunakanlah, dia akan guna teknologi hijau untuk mengelakkan daripada dunia ataupun tempat tu tercemar. So pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi. Apakah maksud bahan terbiodegradasi? Maksud dia adalah bahan yang mudah diuraikan. Contohnya bahan yang mudah diuraikan. Tak silah macam macam plastik hak payah nak pecah. Hak payah nak kita nak uraikan. Dia tak silah lagu tu. Kalau boleh dia gunakan bahan yang mudah diuraikan dalam tanah. Okey. Serta ia juga dapat menjimatkan tenaga. Maksudnya menjimatkan tenaga tidak memerlukan guna banyak elektrik tidak menggunakan terlampau banyak orang tak cah lah, macam elektrik pun tak tinggi gitu. So dia ada penjimatan tenaga di situ. Okey. So kita tengok pula isu-isu sosio-saintifik. Apakah isu-isu dia pula adalah isu sosio-saintifik. Isu dia masalah terbuka yang merupakan isu kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Isu sosio-saintifik timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. So, isu ni masalah lah masalah apa yang ditimbulkan oleh manusia. So kesan daripada aktiviti manusia menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. So aktiviti manusia lah. Tak suka tebang pokok, suka waktu membebaskan gas yang berlebihan, asap kilat belaka. So benda-benda macam tu merupakan satu isu sosio-saintifik. So kesan rumah hijau ni juga itulah yang akan menyebabkan berlakunya kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemusnahan biodiversiti. Disebabkan oleh sikap segelintir masyarakat ataupun segelintir manusia hak tak fikir pasal pasal bumi ni lah. Bumi kita ni tua dah kita tak fikir. So that's why lah kita kategorikan sebagai isu sosio-saintifik. Okey. Kita tengok isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Okey, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baru seperti petroleum, arang batu dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Maksudnya permintaan dia meningkat So itulah masalahnya. Sepatutnya kita kurang guna petroleum sebab benda tu nak habis dah. Tapi meningkat pula. Gitu. Itulah masalah dia. So jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan api ni akan habis. That's why lah perlunya kita buat satu teknologi baru, teknologi hijau, kita tukar. Petroleum kita tukar golongan. Tapi yang dia punya tu sama. Penggunaan dia sama. Okay. Tengok pula isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Okey. Pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey, yang ni pun salah satu isu yang agak kritikal jugalah. Dia suka buat pembakaran menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okay, seterusnya, kesan pembakaran bahan api fosil juga menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Okey, maksudnya kalau kita buat pembakaran terbuka,
Dia kata kalau ekstrim, perubahan iklim yang ekstrim maksudnya suhu tu pening dah, bumi kita pening dah, tak tahu dah. Musim panas, pasti musim panas je, musim sejuk, ya tukar kaki habis. Dan kita tengok lah ni, kutub utara pun sudah mula ice box dia sudah mula cair. Okay, jadi berlakulah banjir yang agak dahsyat deh sebab peningkatan paras air laut. Gitulah. Okay, so apakah aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga? Okay, so aplikasi dia sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. So dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga ialah cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan dan juga kecekapan penggunaan dan keagihan tenaga yang dihasilkan. So aplikasi tu maksudnya apa? Aplikasi tu benda yang kita boleh gunakan deh. Benda yang boleh kita gunakan. So dua cara yang boleh digunakan untuk sektor tenaga, iaitu cara dia dengan kecekapan kita guna tenaga itu. Okey. Kita tengok kat sini empangan Kenyir. Okey, empangan Kenyir di Terengganu. Okey, empangan Kenyir. Okey, so dia merupakan empangan hidroelektrik terbesar di Semenanjung Malaysia. Okey, empangan ni untuk apa sebenarnya? Empangan ni adalah untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Awak tengok pada gambar tu, atas tu, okey, pada bahagian atas tu air tasik, di bawah tu dia tinggi. So tinggi, so rendah. So air tu daripada tasik dia akan turun. Dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah dan dia akan menghasilkan tenaga elektrik. So empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga. So dia dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kalau sumber tenaga angin pula, sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api pada masa hadapan. Maksudnya selagi ada angin, selagi itulah dia boleh menghasilkan elektrik juga. Kalau tengok pada gambar di sebelah kanan awak tu, itu bukanlah kipas angin dah, itu adalah kita panggil kincir angin. Okay, bila ada angin, dia akan berpusing. Bila dia berpusing, di dalam tanah tu dia ada satu motor untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga hidro. Macam tadi lah. Ini adalah gambar empangan. Gambar empangan. So bila air dilepaskan, awak tengok air dilepaskan, so dia akan keluar macam satu macam terjun gitu. So benda tu dia akan menghasilkan elektrik. So dia merupakan sumber tenaga boleh baharu yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Walaupun kita guna air, dia dapat menghasilkan elektrik sebab bawah tu dia ada motor tu musim tu ikut air tu jatuh. Semakin banyak jatuh kan, pohon laju lah yang musim motor tu. So motor itu dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Alright, so kita berhenti sampai di sumber tenaga hidro dahulu pada pembelajaran online kita pada hari ini. So insyaAllah besok kita akan sambung dengan sumber tenaga yang seterusnya, dengan sektor tenaga yang seterusnya. Okey, diharap para pelajar dapat menyiapkan nota ini, fahamkan betul-betul. Okey, gambar tak perlu salin lah, cuma ambil saja nota-nota di situ. Okey anak-anak semua. Okey. So kita berhenti dulu pada hari ini. Kita berhenti dulu. Okey. Siapkan nota dan jangan lupa hantar nota pada teacher seawal yang mungkin. Okey, secepat yang mungkin. Okey, so kita jumpa lagi. Jangan lupa buat nota. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.